قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال. أما بعد. Dimuliakan pengurusi majlis yang berusaha dan Imam Surau An-Nur, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu dalam program sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Maryam Allah menyebut tentang hari kelahiran dua orang rasul. Yang pertama Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, yang kedua Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dalam ayat yang lain, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Allah berikan keselamatan pada hari baginda dilahirkan, yakni Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, yawma wulida. Allah berikan keselamatan pada hari aku dilahirkan, yakni Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi hari kelahiran dua orang rasul disebutkan dalam Al-Quran, dan hari kelahiran itu disebut sebagai maulid. Masa kelahiran disebut sebagai maulid. Jadi kisah maulid ini, perkataan maulid sudah ada dalam Quran. Cuma maulid itu menceritakan rasul yang terdahulu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan tentang maulid, maka kelahiran maulid Rasulullah SAW lebih daripada dua rasul tersebut, kerana Nabi SAW lebih tinggi daripada seluruh para rasul yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul itu kami lebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain. Dan berdasarkan kepada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi SAW dilantik menjadi imam kepada seluruh para rasul. Ini juga merupakan bukti bahawasanya Nabi SAW adalah semulia-mulia rasul dan semulia-mulia makhluk. Maka sudah tentu tingginya rasul Nabi SAW, maulid Rasulullah lebih daripada maulid Nabi-Nabi yang lain. Rasul yang sama yang difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam, Allah sebut dalam surah Ali Imran, wa sayyidan wa rasul wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya alaihi salatu wasallam seorang sayyid, seorang pemimpin. Nabi SAW lebih tinggi daripada Nabi Yahya, kerana baginda bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid, pemimpin kepada seluruh anak cucu Nabi Adam, yakni kepada seluruh manusia. Sebab itu di segi akidah tauhid, kalau kita pelajari kitab Jawharatul Tauhid karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah, dia menulis satu syair dalam kitab tersebut, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'an asy-syiqaqi. Makhluk yang paling mulia secara mutlak disepakati oleh seluruh ulama mu'tabar, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Famil 'an asy-syiqaq, kamu jangan bercanggah, berpecah, berselisih pendapat di dalam meyakini bahawasanya
baginda adalah makhluk yang paling mulia. Al-Imam Al-Busari rahimahullah berkata, faqad nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam. Maksudnya, baginda mengantasi seluruh para nabi yang lain di sudut rupa paras tubuh badan dan di sudut akhlak. Mereka tidak dapat mendekati baginda di sudut ilmu maupun kemuliaan, dan semua mereka itu mengambil daripada Nabi SAW. Kadar yang mereka ambil itu seumpama secebok air daripada lautan yang luas atau seteguk air daripada hujan yang lebat. Seluruh kehebatan para nabi dihimpun dan disatukan, dan dibanding dengan kehebatan Nabi besar Muhammad SAW, hak para nabi itu serupa secebok air laut. Hak Nabi SAW macam air laut yang berbagi. Seluruh kehebatan orang yang ada kehebatan di kalangan para nabi, kalau dibandingkan dengan air hujan yang ada pada para nabi yang lain, seumpama seteguk air hujan yang ada kepada Nabi SAW umpama hujan yang berbagi. Seorang pengkaji kitab terdahulu yang bernama Wahb bin Munabbih radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mengkaji lebih daripada 70 kitab terdahulu. Aku bertemu di dalam kitab terdahulu perbandingan akal Nabi SAW berbanding dengan akal seluruh orang lain. Perbandingannya karamlatin baina rimalid dunya, seperti perbandingan sebutir pasir di antara pasir-pasir di seluruh dunia. Semua akal kecerdikan manusia serupa sebiji pasir. Kebijaksanaan yang Allah bagi kepada Nabi SAW serupa semua pasir di dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah di dalam kitabnya Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama membuat kenyataan nak menunjukkan kelebihan Nabi SAW yang begitu hebat. Antara lain juga Al-Imam Al-Busari rahimahullah, dia berkata, فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. Sesungguhnya kelebihan Rasulullah SAW itu tidak ada had, tidak ada sempadan yang boleh dituturkan oleh sebarang mulut manusia. Sejauh mana hebatnya penceramah yang berceramah tentang Nabi SAW, sejauh mana hebatnya penulis yang menulis dan mengarang kitab tentang kehebatan Nabi SAW, jauh lebih rendah daripada kehebatan baginda yang sebenar. Bahkan ada ulama kata, kalau Allah sendiri yang puji Rasulullah, bagaimana nilai pujian makhluk-makhluk yang lain? Idza mallahu athna alaihi bima huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahul wara. Kalau Allah sendiri yang puji Nabi SAW, pujian makhluk, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh binatang, benda-benda jamat, benda-benda yang memuji Nabi SAW, jauh lebih rendah, kerana baginda sudah dipuji oleh pencipta. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kita belajar dalam kitab Mu'jizatul Rasul SAW, Gunung Uhud sayang kepada Nabi SAW, batu bagi salam kepada Rasulullah, pokok bagi salam kepada Rasulullah, benda-benda yang jamat, benda-benda pun kenal Rasulullah, binatang bercakap dengan Nabi SAW. Jadi kita belajar tentang ilmu yang berkait dengan Nabi SAW. Kita dapati baginda adalah makhluk yang terpilih, insan yang terpilih, makhluk yang termulia.
Akhirnya seorang ulama kata, sekiranya saya memuji Rasulullah dengan kata-kata saya, sebenarnya saya puji kata-kata saya dengan menyebut nama Rasulullah. فَلَئِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي فَلَقَدْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ. Jika aku puji Nabi Muhammad dengan ucapanku, sebenarnya aku puji ucapanku dengan Nabi Muhammad. Maksud dia, kalau kita duduk dalam majlis, sembang kedai kopi ke, di pasar ke, di mana-mana tempat tu ada kereta seorang-seorang ke, kalau kita sebut nama Rasulullah ketika itu, kita baca salawat kepada Nabi SAW, contohnya, kita sudah menghias majlis yang kita berada itu dengan satu perhiasan yang cukup indah. Di dalam kitab Al-Barakah fi fadl as-sa'i wal harakah, di akhir kitab tersebut diceritakan tidak melalui seseorang akan suatu jalan, melainkan apabila di jalan itu dia tidak berzikir kepada Allah atau tidak bersalawat, dia akan menyesal di hari akhirat kelak. Tidak duduk dalam satu majlis, dalam majlis itu tidak ada zikrullah, tidak ada salawat, majlis itu akan membawa dia merasa rugi di akhirat kelak. Disebut tiratun, nadamatun, hasratun. Ulama hurai hadis tersebut. Maka nama Nabi SAW ini disebut di mana-mana. Di samping sebutan itu memberi kemuliaan dan menambah darjat Nabi SAW, dalam masa yang sama dia patah balik manfaat kepada orang yang menyebut. Kalau semua orang tak sebut Rasulullah, tak puji Rasulullah, tak selawat Rasulullah, Rasulullah sudah menjadi orang yang tertinggi kerana sentiasa mendapat salawat daripada Allah dan para malaikat. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Al-Imam Muhyiddin Ad-Darawish rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul I'rabul Qur'ani wa Bayanuh, dia kata yusallun itu perkataan yang memberi maksud berterusan. Yusallun fi'lul mudhari' yufidu at-tajaddud wal istimrar. Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam. Itu satu bukti Rasulullah sentiasa meningkat. Bukti yang kedua, hadis yang berbunyi ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk kepada kebaikan macam orang berbuat baik. Kita ajak anak kita baca Quran, lepas tu dia reti baca Quran, dia baca Quran sampai mati, kita dapat manfaat, pahala kita terima. Karena kita ajak seorang semayang, dia semayang sampai mati, kita dapat pahala. Dia ajak pula anak bini dia ajak pula cucu dia, kita dapat pahala. Tu kalau ajak seorang. Nabi SAW mengajak kafatan linnas, seluruh manusia. Maka seluruh kebaikan umat baginda sampai kiamat, baginda menerima darjat dan pahala yang semakin tinggi. Kerana segala kebaikan yang kita buat, punca kebaikan kita hasil daripada petunjuk yang benar, Islam, Isman dan Ihsan yang dibawa oleh baginda, yang meresap masuk dalam hati kita. Maka semua kebaikan umat manusia dan jin yang patuh kepada Allah, kita dapat pahala, Rasulullah dapat pahala lebih daripada itu. Dan berdasarkan hadis itu, ulama kata darjat Nabi SAW sentiasa meningkat kerana baginda penunjuk kepada segala kebaikan, dan segala kebaikan sampai kiamat menjadi saham yang tinggi kepada baginda. Lepas tu kita duduk mengaji pusaka baginda, Quran, hadis, kita duduk baca salawat, dalam masa yang sama dia main balik ke kita. Sebab itu pepatah menyatakan tak kenal maka tak cinta. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita banyak ingat dan sebut Allah dan Rasul. Kalau kita cinta kepada dunia, kita banyak ingat kepada dunia. Maka disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila Allah dan Rasul lebih dia cinta daripada segalanya. Bagaimana kita nak cinta pada Allah? Kena kenal sifat kebesaran Allah.
Macam mana kita nak kenal Rasulullah? Kita kena kenal sifat kesempurnaan yang Allah anugerah kepada baginda.